Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Helmi bin Ismail daripada Politeknik Ungku Omar. Saya merupakan pembentang pada hari ini. Tajuk yang saya pilih ialah berkenaan dengan pembangunan dan pelaksanaan sistem rakaman pengajaran di Politeknik Ungku Omar. Berikut adalah corresponding author antara lain ialah Muhammad As-Siddiq bin Cik Ahmad dan Muhammad Adil bin Makti. Abstract. Tujuan kertas kerja ini dijalankan adalah untuk membincangkan pembangunan dan pelaksanaan sistem rakaman video pensyarah di Bilik Mini Lecture Theatre MLT Politeknik Ungku Omar, Ipoh, Perak. Permasalahan yang timbul bila mana pihak pentadbir mengkendaki bilik MLT ini mempunyai sistem rakaman pengajaran pensyarah agar pelajar dapat mengulang kaji pengajaran berasaskan video dengan kos yang efektif. Sistem yang diberi nama Cap Rewind ini telah dibangunkan oleh penulis menggunakan perisian sumber terbuka yang boleh didapati secara percuma di internet iaitu Opencast. Sistem ini telah dibangunkan oleh pengatur cara asal menggunakan perisian Java, HTML dan JavaScript. Persiapan awal untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik memerlukan kemahiran pengurusan pelayan menggunakan sistem operasi berasaskan Unix iaitu CentOS dan ilmu pengetucaraan komputer. Dengan adanya sistem ini, pensyarah dapat melaksanakan rakaman pengajaran mereka di bilik MLT. Seterusnya, membolehkan pelajar mencapai video pengajaran melalui laman web pada bila-bila masa. Dengan adanya sistem ini juga, pensyarah bukan sahaja dapat merekodkan pengajaran untuk diakses kepada pelajar, malah memberi manfaat kepada organisasi, khususnya PUO, kerana sangat menjimatkan kos dari sudut pelaksanaan. Pelaksanaan dan pembincangan dalam kertas kerja ini sedikit sebanyak boleh memberi input yang sangat berguna kepada pentadbir sistem di institusi pengajian tinggi di seluruh Malaysia dalam membangunkan sistem rakaman pengajaran yang lebih efektif dan menjimatkan kos. Pengenalan. Perkembangan teknologi yang canggih mampu memberi kemudahan untuk mengakses pelbagai maklumat sama ada berbentuk teks, grafik, audio atau video. Video merupakan salah satu elemen dalam multimedia yang mampu membangun modul insan melalui paparan maklumat berbentuk gambar yang bergerak. Walau apa sahaja formatnya, fungsinya sama, terutama dalam proses pengajaran dan pembelajaran PMP di dalam kelas. Menerusi penggunaan video, sesuatu penerangan yang perlu dilakukan secara berulang-ulang boleh dilakukan dengan lebih mudah sebagai sekiranya pelajar tidak hadir ke kelas atas sebab-sebab tertentu. Mereka dapat melihat semula video pensyarah yang telah dirakam secara berulang sehinggalah sesuatu topik dapat difahami dengan baik. Dengan adanya medium rakaman pengajaran ini, makanya pelajar tiada lagi masalah tertinggal topik pengajaran dalam kelas secara bersemuka. Dari segi emosi pula, pelajar akan merasakan pembelajaran tersebut adalah lebih seronok memandangkan video paparan rakaman tersebut bukan sahaja memaparkan slide persembahan, malah mempamerkan juga muka pensyarah seolah-olah pembelajaran bersemuka secara langsung. Sorotan kajian. Perisian sumber terbuka. Perisian sumber terbuka merupakan sejenis perisian komputer yang mana kod sumbernya diterbitkan di bawah lesen yang membolehkan pengguna mengubah, mengkaji dan mengedarkan perisian tersebut kepada sesiapa sahaja atas apa sahaja tujuan. Dengan penggunaan perisian sumber terbuka, pengguna boleh meneliti dan mengkaji keupayaan sesuatu perisian tersebut melalui kod sumber yang diberikan. Dengan kod sumber yang boleh diakses oleh ramai pengguna, kemungkinan besar lebih banyak kesilapan dapat dijumpai dan seterusnya diperbetulkan untuk kegunaan komuniti. Menurut Mampu, penggunaan perisian sumber terbuka di sektor awam dapat memberikan penjimatan dari segi kos keseluruhan pemilikan, memberikan kebebasan kepada pengguna untuk memilih perisian yang hendak digunakan di samping dapat mengurangkan jurang digital.
Selain daripada aspek penjimatan, penggunaan perisian sumber terbuka di sektor awam turut menjimatkan lagi mutu sistem penyampaian kepada masyarakat apabila tiada batasan dan kekangan bajet terhadap perolehan perisian. Maka, seluruh pengoperasian boleh dilakukan dengan lebih efisien dengan mengendalikan dan membuat analisis perancangan menggunakan sumber data digital yang sememangnya mudah dicapai, dimanipulasi serta disebarkan. Dari aspek media pengajaran, perubahan kaedah pengajaran berasaskan teknologi maklumat dalam sistem pendidikan bukanlah sesuatu yang asing pada masa kini. Penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran dilihat lebih berkesan berbanding kaedah tradisional. Selain itu, penggunaan teknologi dalam PMP juga dapat meningkatkan produktiviti, menambah motivasi serta boleh meningkatkan minat pelajar untuk belajar. Kaedah PMP berasaskan teknologi yang popular dan lebih berkesan ialah dengan penggunaan video dan multimedia. Penggunaan video adalah satu-satu cara untuk menyokong proses PMP dilihat dapat memberi pemahaman yang lebih tinggi kepada pelajar, di samping membantu pengajar dalam menyediakan proses PMP dengan lebih teratur. Sistem OpenCast. OpenCast merupakan sistem rakaman pengurusan video yang fleksibel dan lengkap bagi kegunaan institusi pendidikan. Sistem OpenCast ini dibangunkan untuk menguruskan video akademik dengan cekap serta dibangunkan oleh komuniti dari universiti dan organisasi terkemuka di seluruh dunia. Antara kelebihan sistem OpenCast ini ialah ianya berasaskan kod sumber terbuka tanpa melibatkan sebarang bayaran. Justru itu, penggunaan sistem OpenCast ini dalam institusi pendidikan sangat kos efektif tanpa sebarang komitmen kewangan dalam jangka masa yang panjang. Oleh kerana sistem OpenCast ini adalah berasaskan kod sumber terbuka, sebarang tetapan dan penyesuaian untuk keperluan organisasi dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan terancang. Pernyataan masalah. Pencapaian yang rendah sering dikaitkan dengan pelajar yang berisiko secara langsung untuk tidak dapat mencapai matlamat program pendidikan. Menurut Sumber Pembangunan Pendidikan 2001-2010, salah satu punca masalah ini adalah kerana majoriti pengajar masih menggunakan kaedah pengajaran tradisional dan kurang menggunakan teknologi maklumat untuk menarik minat serta tidak mampu merangsang proses pembelajaran pelajar di dalam subjek tersebut. Strategi pengajaran konvensional dikenal pasti menjadi punca para pelajar lemah akademik atau berisiko kurang menjadi motivasi terhadap pelajaran yang dikendalikan secara tradisional. Kajian dalam dan luar negara juga menunjukkan bahawa penggunaan multimedia seperti perisian pengajaran multimedia mampu meningkatkan minat dan pencapaian pelajar dalam akademik. Selain itu juga, pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi khususnya di PUO banyak terlibat dengan aktiviti-aktiviti kurikulum yang selalunya bertindih dengan waktu kuliah menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti kuliah secara bersemuka bersama pensyarah pada waktu yang ditetapkan. Oleh yang demikian, pihak pentadbir di PUO telah mencadangkan untuk mewujudkan satu sistem rakaman pengajaran dan pembelajaran atas talian di bilik MLT. Objektif kajian. Membangunkan sebuah sistem rakaman pengajaran menggunakan perisian OpenCast di bilik MLT. Persoalan kajian. Pembangunan sistem rakaman ini menimbulkan beberapa persoalan kajian iaitu, yang pertama, apakah keperluan minimum perkakasan untuk pelaksanaan sistem ini? Yang kedua, apakah sistem ini dapat dibangunkan dengan peralatan sedia ada? Yang ketiga, jenis sistem operasi yang manakah paling bersesuaian dengan sistem ini? Yang keempat, apakah kaedah rakaman yang paling sesuai digunakan dengan sistem ini? Yang kelima, apakah tahap penerimaan pensyarah dan pelajar terhadap sistem ini? Metodologi kajian. Pembangunan sistem berasaskan jadual ini ialah analisis, pembangunan, pengesahan dan penyelenggaraan. Ianya dapat dilihat dalam jadual 1, jadual pembangunan perisian. Di jadual 2, senarai spesifikasi peralatan sedia ada. Yang pertama, komputer pelayan, host,
kami menggunakan HP ProLine DL320E Generation 8. Yang kedua, komputer pelayan setoran SAN model Synology. Sebelum pembangunan sistem Opencast ini dilaksanakan, terdapat beberapa perkhidmatan yang diperlukan bagi memastikan perisian Opencast boleh berjalan dengan lancar. Antaranya ialah pelayan web, pengkalan data serta setoran penyimpanan video. Komputer pelayan setoran SAN akan dijadikan sebagai setoran penyimpanan video rakaman. Setoran penyimpanan video tersebut akan disambungkan ke komputer host dan dibangunkan dan digunakan sebagai lokasi penyimpanan video rakaman oleh perisian Opencast. Rajah 1 menunjukkan tetapan setoran penyimpanan video kepada komputer host. Rajah 2 pula menunjukkan paparan status perkhidmatan yang diperlukan oleh perisian Opencast telah berjaya dibangunkan. Proses penetapan sistem Opencast ini telah dilaksanakan bagi memastikan sistem ini sesuai digunakan bagi persekitaran pengajaran DPO. Sistem ini boleh dicapai melalui pautan berikut: https://caprewind.pu.edu.my. Rajah 4 di bawah menunjukkan carta ahli pelaksanaan proses rakaman pengajaran tersebut. Pelaksanaan sistem. Berikut adalah sistem ini telah dilaksanakan di bilik MLT Room, di mana semua pensyarah PO yang mempunyai kelas di bilik ini wajib menggunakan sistem rakaman dalam pengajaran mereka. Jumlah kesemua pensyarah PO adalah hampir 600 orang dan setiap semester jumlah pensyarah yang menggunakan bilik ini adalah 30 orang. Pensyarah yang dipilih menggunakan bilik ini adalah dipilih secara giliran oleh ketua jabatan masing-masing. Jabatan dan perbincangan. Kajian ini dihasilkan untuk menerangkan proses pembangunan sistem rakaman bilik MLT yang diberi nama Cap Rewind. Keputusan adalah berdasarkan pembangunan sistem yang dibangunkan. Pengujian sistem operasi pada Hyper-V dilakukan menggunakan dua jenis sistem operasi Linux, iaitu Debian 8.7 dan CentOS 7.0. Keputusan pengujian ditunjukkan pada jadual 3. Keputusan pemasangan sistem Opencast adalah seperti jadual 4 berikut. Berikut merupakan rumusan jumlah video rakaman pensyarah yang telah dimuat naik oleh juruteknik berdasarkan jabatan sejak sistem ini dibangunkan pada tahun 2016. Satu temubuat telah dijalankan bersama beberapa orang pensyarah dan pelajar yang menggunakan sistem Cap Rewind ini dipilih sebagai responden untuk mengenal pasti tahap penerimaan mereka. Berikut merupakan hasil dapatan dari sesi temuluga bersama pensyarah dan pelajar yang menggunakan sistem Cap Rewind ini. Berdasarkan hasil kajian di atas, kesemua responden bersetuju bahawa sistem Cap Rewind ini sangat memudahkan serta dapat meningkatkan kualiti pembelajaran. Kesimpulannya, pembangunan sistem rakaman bilik MLT yang diberi nama Cap Rewind ini berjaya dilaksanakan dengan infrastruktur sedia ada dengan sedikit penguasaan dan penambaikan perkakasan. Berikut adalah rujukan. Sekian, terima kasih.